Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat kembali di channel saya, Sekelip Cahaya. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk kembali ke zaman di mana saat Rasulullah dilahirkan, di mana keajaiban yang terjadi di dunia salah satunya ialah kelahiran Rasulullah Sayyidina Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan terletak di kota Mekah Al-Mukarram, yang mana kota tersebut sebagai pembuka rahmat di seluruh alam semesta. Dan kelahiran Nabi Muhammad menjadi tanda bahawa beliau akan diangkat menjadi utusan Rasul yang terakhir dalam menyampaikan ajaran dan risalah agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa yang utama di dalam sejarah agama Islam. Beliau mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Bukan sahaja hanya dilihat dalam konteks sebelum kelahirannya, akan tetapi juga dia dalam konteks saat dan selepas dilahirkan. Berikut kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kelahirannya. Peristiwa yang luar biasa diertikan sebagai irhas, di mana irhas ini adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa bagi manusia normal yang hanya terjadi pada seorang nabi. Sehubung dengan ini, masih banyak masyarakat Muslim yang sebetulnya tidak mengetahui kejadian-kejadian di balik kelahiran beliau. Hal ini dikarenakan masih banyak lagi rahsia-rahsia yang belum terungkap. Sebelum Sayyidina Said Abdullah menikah dengan Siti Aminah, terpancarlah cahaya yang bersinar-sinar dari raut wajahnya, kerana di dalam sulbinya ia membawa sang cahaya yang akan menerangi semesta alam kelak, sehingga disukai oleh banyak wanita termasuk di kalangan ahli kita. Sehinggalah beliau menikahi Sayyidah Siti Aminah, iaitu ibu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya tersebut berpindah kepada Sayyidah Siti Aminah apabila benih yang menanggung cahaya tadi berpindah ke jasad isterinya yang tercinta, sehingga seorang wanita ahli kitab menemui beliau dan mengatakan apabila Sayyidina Said Abdullah membawa cahaya itu, dia sangat mengidamkan untuk menjadi isterinya. Akan tetapi jika cahaya itu tidak ada lagi, maka niat tersebut telah terkubur bagaikan hilangnya sebuah cahaya dari wajah seorang ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pada saat Syed Abdullah mengadakan perjalanan ke Syria, telah terdetik di hati sang isteri bahawa suaminya tidak pernah akan kembali lagi. Pada saat umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan berada di dalam kandungan ibunya, ketika itu pula ayahnya Sayyidina Abdullah wafat dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Begitu sangat sedihnya hati Sayyidah Siti Aminah saat mengenang nasib anaknya yang yatim ketika masih di dalam kandungan lagi. Sebetulnya masih banyak lagi keajaiban yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagai berikut, iaitu wajah Sayyidah Siti Aminah bersinar. Semasa Rasulullah berada di dalam kandungan Sayyidah Siti Aminah, beliau sama sekali tidak merasa kesusahan sebagaimana yang banyak dialami oleh para ibu yang sedang mengandung. Kandungan yang disedari setelah mendapat berita dari malaikat yang mendatanginya di saat beliau tidur. Malaikat berkata bahawa beliau telah mengandungkan seorang nabi dan penghulu seluruh umat manusia. Selain itu, kehamilan Sayyidah Aminah ditandai dengan haidnya terputus dan berpindahnya cahaya dari wajah Sayyidina Abdullah ke wajahnya. Dan berikutnya,
salah satu dari keajaibannya lagi iaitu pasukan tentera gajah yang musnah. Pasukan tentera gajah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Fil yang datang menyerang kota Mekah dipimpin panglima perang yang menunggang seekor gajah besar bernama Mahmudi. Di saat mereka hampir tiba ke tempat tersebut, gajah-gajah tersebut berhenti dan mundur dengan izin Allah. Namun demikian, tiba-tiba segerombolan burung ababil datang dan menyerang dan memusnahkan pasukan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan berikutnya, keajaiban yang berlaku ialah para malaikat turun ke bumi, di mana Sayyidah Aminah turut bermimpi. Sayyidah Aminah menadahkan tangan ke atas langit dan melihat para malaikat turun dari langit. Ia diumpamakan sebagai kapas putih yang melayang-layang di angkasa. Kemudian para malaikat itu berdiri di hadapannya. Lalu ia berkata, "Berita bahagia kepada saudara, wahai ibu dari seorang Nabi. Putra saudara telah menjadi penolong dan pembebas bagi manusia sekalian alam. Namakan dia dengan nama Ahmad." Dan semasa lahir Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah ditemani oleh Siti Aisyah dan Siti Maryam. Di dalam hal ini termasuk salah satu isyarat bahawa kedudukan Rasulullah SAW lebih tinggi dari derajatnya dibanding dengan Nabi Isa maupun Nabi Musa. Keadaan semacam ini telah diterangkan dalam kitab Taurat maupun Injil. Bahkan ia akan datang kepada kalian seorang Nabi di akhir zaman. Dan berikutnya, keajaiban yang terjadi ialah dunia disinari cahaya yang cerah. Semasa baginda Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, ibunya menyaksikan nur atau cahaya yang keluar dari badan Rasulullah SAW sehingga cahaya tersebut menyinari istana Bursa di Syria. Ia terlihat bagaikan pelangi sehingga dari jauh-jauh bandar tersebut dapat dilihat. Ada juga yang menyimpulkan bahawa cahaya tersebut datang dan menerangi di seluruh dunia. Hal ini dijelaskan oleh para sumber dari Arab yang paling awal dan mengatakan bahawa cahaya tersebut terpancar dari rahim Sayyidah Aminah ketika baginda Rasulullah dilahirkan. Cahaya yang keluar sangat terang benderang dari rumah Sayyidah Aminah sehingga orang Arab datang berbondong-bondong menjenguk dan melihat ke dalam rumahnya. Bahkan ada juga di antara mereka yang mencoba membuka rumah tersebut kerana rasa ingin tahu yang sangat kuat. Banyak sekali orang bertanya, apakah cahaya tersebut berasal dari rumah seorang yang hidup sederhana dan miskin dan wangi-wangian yang tidak terhingga laksana bunga-bunga kasturi yang merasuk hidung kepada semua yang ada di tempat itu, sehingga bangkitlah suasana damai di dalam hati mereka. Jadi kali ini itu saja yang dapat saya kongsikan. Semoga bermanfaat. Kalau anda sukai video ini, jangan lupa tekan butang like dan share sebanyak-banyaknya agar bermanfaat untuk semua. Dan maaf segala kekurangan ataupun terkasar bahasa. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.